Okay, so boleh start lah. Okay. Okay, shall we start? Right. Hari ni as promised, saya nak cerita pasal root locus and then we will try to do it dalam MATLAB. So, I will share the screen. Yeah. Share screen. Share screen. Mana MATLAB ni? PID MATLAB. Okay. Okay. Partisipan ada yang nak join lagi ke? Halo, Tuan. Okay. Ada lagi. Kalau macam ni lagi jelas suara saya lagi clear? Ya, clear. Better Ya, betul. Okay. I think it's better for me to use apa nama ni microphone lah. Okay. Saya akan cerita macam mana kita nak guna MATLAB and then kalau sempat saya akan tunjuk MATLAB lah. Okay. Bila buka MATLAB punya apa nama ni? MATLAB punya screen. Okay, bila buka MATLAB punya screen, nanti you akan jumpa dalam MATLAB kita senang nak buat linear time invariant. So first you boleh buat ada lagi orang nak masuk. Yalah. Okay. Apa you boleh buat? You can set as something macam tu. You set numerator, denominator. And then you set a transformer lah. You set a transfer function. Lepas tu bila you tulis R locus, dia akan terus plot root locus. Let me get out from this screen. See. I'm still sharing the screen. Boleh nampak screen saya lagi? Anybody? Boleh. Nampak I'm playing around. Tapi ni si dia kata sharing is pause. Bukan nampak saya, nampak my computer. Nampak slide tadi je, sir. Nampak slide tadi je. Oh, dia tulis sharing is pause. Sekejap, I'm running MATLAB. I will share MATLAB punya screen. Okay. New share.
Share MATLAB. Okay. Nampak MATLAB saya punya MATLAB tak? Can you see my MATLAB now? Nampak. கையெல்லாம் ஆடுது yang Okay, now you can see my MATLAB. Okay, you boleh set macam ni. Numerator, boleh set numerator equal to okay, you boleh set macam ni. This is my numerator dalam bentuk matrix. And then saya boleh set my denominator. Saya akan mute Gariki. Adam Rafiki pertemukan mute all. Mute all. Mute all. Mute. Mute. Okay. For the time being, I'll mute everybody. Okay, I set my denominator. Let's say S plus 2. S plus 2. So this is, I hope you still remember this. Saya boleh invoke, saya boleh unvoke dia. Kalau saya nak invoke, saya biarkan tak ada semicolon. Kalau saya nak invoke, saya boleh set macam ini. Dia tak akan repeat. Okay, let's say saya boleh. Okay, you have to remember dalam MATLAB capital dengan lower cap dia dua benda yang berbeza. Let's say saya set G is equal to TF num and then. Saya boleh invoke, saya boleh biarkan. Kalau saya biarkan, dia akan keluar macam tu. My function G will be 1 over S plus 2. Okay. So, kalau kita tengok dekat and then if you still remember tadi tu, saya boleh tulis locus, saya boleh R locus. So R locus is root locus. Kalau saya buat G, dia tak kenal. Kalau saya letak capital G, I have to put capital G. Nanti dia cakap G undefined. So dia cakap, oh, did you mean R locus capital G? Yes. So dia akan plot root locus. Nanti dia keluar plot R locus. Okay. As you know, I'm running AMD. AMD dengan MATLAB tak berapa ngam. Tapi bila dia run, it will run very fast. Okay. This is the root locus. S plus 2. Tak ada apa-apa. Macam ni je lah. Okay. Apa lagi yang kita boleh buat? Tak nampak, Doktor. Saya dah buang dia punya screen. Can you see dia punya root locus? Boleh nampak? Tak boleh nampak? Oh, dia kata tak boleh, Doktor. Tak ada, tak nampak. I have to share the screen of figure 1. So now I'm sharing my root locus punya. So this is the plot, R locus. Okay. So let me share my MATLAB punya screen, MATLAB screen. Saya sebenarnya dah ada projector. Nanti saya set my projector lah. Sebab saya punya HDMI itu VGA punya tu ada ke office ke hilang ke, saya pun tak ingat nak saya letak mana. Okay. So saya boleh plot R locus macam tu. And then saya boleh bagi grid dekat sini ni. Saya boleh bagi grid dekat MATLAB punya plot. So bagi as grid.
Nanti dekat MATLAB punya plot, you will get the grid. Okay, let me share my screen. Figure 1. Okay. You nampak dia ada grid. Okay, nampak semua tidur lagi. Nampak. Okay. Saya onkan chat. Kalau you nampak tulislah nampak. And then keluarlah kat chat. Okay. Saya punya chat is on. So kalau tu saya tanya soalan, you just letak dekat chat je. Alright. Let me go back to MATLAB punya. Okay. So saya boleh bagi saya boleh bagi something macam ni. G, saya buat small g is equal to TF, a neutral function. This is my num. Dia terus keluar help. Kalau yang lama tu tak ada. Help, dia terus keluar. Macam ni saya nak buat. Saya boleh letak numerator, denominator, lepas tu dengan LTI system ataupun sampling time. Kalau dulu saya nak tukarkan pada Z domain, saya kena buat Z transform. Sekarang ni tak payah. Terus letak TS sampling time. Dia terus akan tukar pada Z transform. Okay, 1. Let's say S square plus 2S plus 1. So saya boleh buat macam ni. Saya boleh buang dia punya invoke. Nanti dia akan repeat. Okay. MATLAB, dia will require some engine to work. Dia akan activate. So kalau macam you pakai multiprocessor, multiprocessor. Sorry? Saya tak dengar apa dia. New screen, okay. I'm sharing the screen. Apa tadi? Saya tak dengar. Ada orang tersilap cakap ke tadi? Oh, ya ke? Alright. Okay. So saya boleh buat macam ini. Ataupun kalau saya dibagi S plus 1, S plus 2, S plus 3, saya malas nak kalikan. Boleh juga. Kalau macam 1 to 1 ni, saya boleh cari roots. Okay. Saya boleh cari help roots. Kalau you tak tahu, you tulis je help roots. Nanti dia akan bagi. So kalau you tengok kat dalam sini ni, kalau you tengok sini ni, okay. Kalau function help saya tak pernah buat lagi, dia tak akan run that function help. Once you run, dia akan run masuk dalam RAM. That's why if you want to run MATLAB, your RAM must be very big. So I'm using Ryzen 7, tapi cuma 8 gig aja. Apa masalah ada dengan 8 gig of RAM using Ryzen 7? Kalau dalam Ryzen 7, so ini ni quad processor, apa akan jadi? Setiap satu processor will be assigned with 2 gig of RAM. Kalau saya pakai Intel, saya ada 4 processor, quad core juga, tapi saya 8 gig, dia akan share 8 gig ni, dia akan share among them. It's not being assigned by the processor. So you will run slightly faster kalau you ada 8 gig of RAM pakai Intel. But if I have 16 gig of RAM running on Ryzen, so setiap satu processor will be assigned dengan 4 gig of RAM and I'm running 4 processor at the same time. So my computation dalam MATLAB will be a lot more faster
compared to 16 gig of RAM pakai Intel. So kalau 2 gig, kalau 8 gig on Ryzen, not very good. So I will install 16 lah lepas ni for my laptop, so that I will run my MATLAB at optimum. Maksud 4 gig per processor will be run very very fast. So let's say saya nak tulis R equal to roots of 1 to 1. Dia terus bagi tahu what is missing. So saya define roots. Oh. Is it roots or roots? Aha. Okay. Salah. Okay, now dia bagi my roots is S equal to -1, S equal to -1. So S equal to -1, so sebenarnya this is S plus 1 multiplied by S plus 1. Okay. Saya boleh juga kalikan dia. Kalau nak kalikan, kalau saya tak silap pakai poly. Okay, let's say saya nak buat nak buat 3 root. Saya dibagi 3 polinomial. D1 S plus 2 D2 S plus 4 dengan D3 S plus say 9. Okay. Saya boleh kalikan. So D12 equal to poly D1 dengan D2. So dia akan kali 2 ni. Yeah. Dia tak bagi pakai poly. So tak apa. Dia tak bagi pakai poly, saya pakai convolution. Same thing. Dulu boleh pakai poly. Dia tak bagi pakai poly, saya pakai convolution. Okay. So this is S1, S plus 1 dengan S D1 dengan D2. D1. So this is D1, this is D2. Okay. S plus 1 and S plus 2. Kamera rosak, ialah. So this is what I'm going to get. Okay. So saya ada D1 to 3 is equal to convolution D12 dengan D3. So saya tak nak invoke, nak bagi awak nampak jawapan. So this is my D123. So let's say my G new, saya punya baru punya polynomial. Let's say my numerator still 6. So this is my transfer function. Let's say my numerator is S plus 1. Okay. My denominator will be D1 to 3. So kalau saya tak invoke, dia keluarlah macam ni. So let's say saya nak buat root locus for this TF. Saya buat R locus. G ni, sorry. Okay. Nanti dia akan keluar plot of my root locus.
Sebab tadi dah ada, dia akan keluar dekat ni. Let me share my new screen, new share figure 1. Okay. So saya boleh apa nama ni, akan grid. So saya tulis as grid. Dia akan bagi grid dekat, now you can see that the root locus dah ada grid dah. Okay. Alright. Macam mana saya nak tahu gain that will cause this system unstable? Saya klik aja. Saya boleh, let me besarkan the screen. You klik aja dekat situ and then you can track. You can drag this thing. So kalau tengok situ saya dah buat dah gain dekat situ, dia bagi gain berapa, damping berapa, apa semua ada kat situ. So saya boleh ambil, so saya boleh delete some of this. Alamak, dia tools. Okay. So kalau tengok sini, dia boleh tengok lah. Betul bila dia boleh adjust kat sini. Betul-betul kosong. Kalau betul-betul kosong, boleh set lah. Nak kosong, betul-betul kosong, berapa dia punya gain dia. Boleh. Okay. Okay. Oh, it become very slow bila saya share screen. Tapi tak apa. Okay. Siapa yang dah pernah guna root locus sebelum ni dalam MATLAB? Anybody familiar dengan root locus sebelum ni? Pernah guna juga ada. Pernah guna? Right. So saya akan share screen. What I can do next. Okay, saya boleh set dia punya, kalau you tengok root locus. Okay. What I can do with this root locus is I can set dia punya dia punya roots dengan dia punya gain. So that saya boleh cari when this thing becomes zero. Okay. So saya boleh buat cari roots R. This is my roots and this is my gain K. Okay. Kalau saya tak invoke benda ni, nanti dia keluar semua R dengan K. So dia akan bagi dalam bentuk matrix. So kalau saya tengok who's dekat sini ni. Let's see. Macam mana saya nak tengok dia punya. Kalau yang lama tu senang, saya klik R aja dia boleh keluar. Let's see. For now I cannot remember. So saya boleh cari R, dia akan bagi semua roots. So saya boleh cari when this thing becomes zero, my roots R is zero,
and with a gain K. So saya boleh search lah. Itu satu cara. Okay. That's one way. Oh, ada kat sini ni. Kalau saya tengok sini ni, saya ada gain K. Gain K, dia bagi lah. Ini R real dengan kompleks. So gain K, dia akan bagilah value of gain K. Okay. Alright. Okay. Let me go back to the screen. Okay, new share locus. Okay. That is macam mana kita nak buat root locus. Alright. So kita boleh plot root locus and then saya boleh cari transfer function. Denominator you can multiply, so you tak payah masukkan tu. Okay, so now you can plot this thing and then you can get, kalau you pakai Amalina baru balik ni. Okay, you can plot you can look at your root locus, kat situ you carilah apa macam saya tunjuk tadi, pakai dia punya GUI tu, boleh cari gain and so on. Okay. Sepatutnya if you have your MATLAB, then you can try your own macam mana nak plot this root locus and so on. Kalau dalam lab saya tunjuklah. Kita main ni, saya dah tunjuk tadi. Macam mana kita nak buat tu. Kalau dulu kita pakai TF LTI for this. Kalau sekarang ni tak payah. So in this case, see, ini saya dah tunjuk tadi. Numerator, denominator, then 1, then 2, then 3, and then convolvekan satu-satu, get the trans function, and then get the root locus. I've shown you this. Okay. So this is what you have to do kalau dalam lab. Kalau S plus 3, S plus 5, then you can see bila dah zeros. You nak saya buat kayak gini? Do you want me to do the number 2? Boleh. Semua boleh je. Siapa kamera rosak? Kamera rosak ni main keluar masuk je. Apa masalah awak ni? Okay, I will show you this thing. Number 2 punya examples. S plus 3, S plus 5 with the denominator yang dah ada tadi. Let's see. Let me share screen. New screen, share. Okay. Okay, saya dah ada my den D1 to 3. So this is my denominator. Let's say saya ada num1. Saya malas nak tulis NUM tu. So 3 dengan 5 lah. S plus 3. S plus 5. S plus 5. Okay. And then saya punya denominator is okay. So saya tak nak invoke dia, saya nak invoke dia supaya boleh nampak. So saya ada denominator Allah. Saya sebenarnya nak tulis 6, saya tulis den. Tak apalah. Awak fahamlah maksud dia. Tak apa. Takut tersalah kan.
Sorry for this. I want to write something, but I wrote something else. Okay. So saya nak ikut example saya bagi tadi yang dalam slide tadi. S, S1, S2. My denominator 1 is S. So this is S. This is S plus 2. Satu lagi apa tadi? S plus 2, S plus 1, S plus 2. S plus 1 dengan S plus 2. S plus 2. Okay. So dia akan tunjukkan the denominator. So saya boleh buat macam ni. Dalam convolution ada convolution. MATLAB dia faham. So this will be my system. Okay. So saya pun plot lah my root locus. So saya boleh buat RK root locus ataupun saya just buat root locus of my G. Nanti dia akan keluar kat plot as grid. Okay. Let's see. So this is my plot. Let me share. New share figure 1. Okay. All right. So this is the plot. So kalau tengok di sini, so S plus 2 dia ada double ni tengok. So dia dah mati situ. Teruslah. So this is your root locus plot. Okey, semua dah ada MATLAB ah. Ciplak pun tak apa. Tak ada masalah. Ada. So you can do this assignment this MATLAB punya routine together dengan saya. Together you do on your laptop lah. If you have problem, you just let me know dekat chat. You can share your screen and then saya tengok what I can do to help you. Kalau dalam lab senang, saya terus pergi ke awak punya meja. Ini saya tak tahu buat ke tak, I have no idea. Tak tahu tengah main Mobile Legend, termain dengan anak saya pun tak tahu. Okay, so let's go back to my screen. Share screen. Uish. Sakit betul macam ni. Aduh. Nak menangis saya. Bagi lagi siapa macam ni. Seksa betul. Okay. So, kalau you ada gain, you just let the gain K letak kat depan tu. K kalikan dengan okay, ni saya nak tanya yang betul-betul lah. You nak saya buat macam ini ke ataupun nak saya pakai satu screen and then saya pakai overhead projector terus capture.
Kalau pakai zoom ni boleh zoom tak? You nak zoom certain section aja boleh ke macam mana? Saya pun tak tahu lah. I have no experience. Kalau yang macam ni jelas. Okay. Nampak. Alright. Okay, tak apalah. Kita buat slow-slow. Okay, satu cara lagi. Kita boleh gunakan TF, kalikan, ataupun you pakai ZPK. Zero pulse dengan gain. Sama. iPhone baru masuk. Iyalah, iPhone 12 baru keluar. Okey. So, kita tengok kat sini ya, MATLAB kita boleh pakai ZPK ataupun pakai contoh yang sama. Let me share screen. MATLAB. Okay. So, saya boleh buat dua. Satu pakai ZPK, satu lagi pakai ini dengan gain. So, kalau saya buat macam ini, I can do some PDF work. Saya boleh kalikan K, let's say this thing. Ini kan? Saya boleh ambil sini ni, saya kalikan K. Let's say my K is 3. Okay. Let's say saya letak gain K. K is equal to 3. Okay. Saya boleh ambil kat sini, saya terus letak kat sini ni. K kali dengan 6. K kali dengan so bila saya invoke, dia akan keluar lah. 3 tu terus kat depan. Atau saya boleh pakai ZPK. 0 pulse dengan gain. Okay. So, saya boleh set zeros, pulse. Saya boleh set zeros. So, saya ada satu zero. Saya tak payah pakai convolution. Let's say my zeros located at -5. And then my pulse, saya ada 3 pulse. Dekat 0, dekat -1, dekat -5, dekat -4. Pulse, saya ada dekat 0 satu, dekat -1 satu, dekat -5 satu. -4, contoh. My gain K is equal to, say, gain saya 4. So, saya boleh buat 0 pulse gain. Zeros, which is my Z, my pulse dengan my gain K. Okay? 0 pulse dengan gain. Alright. Semua nampak ah? So, saya dah tunjuk a few things. Macam mana nak set a transfer function. Okay. Now, saya boleh plot this GPK tu. Saya boleh plot my root locus for this. Dia akan keluarlah my root locus plot. So let me put some grid to this. So that you can see it better. Okay. Right. So share screen, plot.
Okay. So this is the plot. 0 poles. Saya ada zeros, which is -5. Poles, poles, poles. Capish? Boleh? Capiche. Capish. Comprende? Si? Se? Comprende? Si comprende. Ini mesti selalu tengok cerita Filipina ni. Alah, kantul lah. Soligo. Ui. Nanti saya tahu cakap Afrikaans, ek prap bayar bikin Afrikaans style. Verstaan jij? Oké. Ik wil saya dah tak ingat bahasa Afrikaans. Let me share MATLAB punya screen. Okay. Okay. So now saya dah tunjukkan you boleh buat trans function, you boleh pakai ZPK. Kalau nanti apa dalam digital control, saya boleh pakai macam ini. Saya boleh bagi dia punya sampling time, TS. Let's say saya nak sample sing at 0.1 second. So dia akan bagi in Z transform. Sample at 0.1. Nanti week 10 I'll teach you on introduction to digital control. So samalah cerita dia. We can do this thing. Masukkan tu semua tu, letak sampling time, then you will have this. Kalau saya sample at 1, dia akan jadi lain. Saya tengok sini ya. Saya sample this thing at 1 second. So my Z transform will be different. Ini tak adalah nampak sangat. Sebab saya ambil 1 dengan 0.1. Okay. Alright. So ZPK dah ada. Ini Prof Aini akan ajar. Tapi tak apalah, dah halang-halang saya tunjuk je lah. Masukkan A matrix, masukkan B matrix, masukkan C matrix. So kalau you tengok B matrix ni, dia row by column. Satu row, dua column. Satu row, dua column. Ting, ting. Satu row, dua column. Satu row, dua column. Ini row, row. Row, satu, row, dua. Ini row pertama, ini row kedua. So, kalau tadi trans function, TF, ini SS. You boleh tukar TF to SS tu buat dia. TF to SS, SS to TF. Dia akan terus tukar. Okay. You dah belajar kan apa state space dekat control 1? Jawab kat chat please. Have you learn? Ada. Kalau dalam MATLAB tahu macam mana nak pakai TF to SS. Tak tahu. Okay. So kalau kita tengok kat sini, we can play around. Kita boleh buat TF to SS. Okay. Saya share MATLAB punya screen. Lawak lah benda ni. Okay. Let's say saya ada TF, which is my G. G is in TF form. G of S. Kita tak boleh yang ada sampel. Kena ambil balik yang ini. Okay. Jadi saya nak ada TF to SS. Saya
Help. Saya dah tahu dah macam mana. You bagi matrix A, B, C, D. Macam ni. A, B, C, D. Lepas tu TF to SS. Okay. Dia boleh sistem boleh. NUM dengan DEN pun boleh. Okay. So saya ada matrix A, B, C dengan D. So you boleh masuk yang baru ni saya tak apa, I'm not really sure. So kita masukkan NUM dengan DEN. Tak ada masalah, kita buat yang ini dulu. Help TF. Sorry, typo. So dia akan bagi A matrix, B, C dengan D. Okey. Senang saja, tak payah nak bersusah payah kan. Tidak nak tukar tu kena buat canonical form, ding dong ding dong ding dong ding dong baru dapat. Okey. So saya boleh tukar root locus. Okey. Macam mana kita nak carikan let's say you nak set satu-satu poles. Okay. Share screen, new screen. Okay. Macam mana kita nak cari, kita nak locate roots. Kita, let's say you nak cari roots dekat 00 ataupun itu. So dalam root locus senang, kita cari, kita set what is kita punya gains, poles dengan kita set root locus find. So this thing boleh pakai root locus, dia akan bagi gain dengan poles ataupun kalau tadi saya tunjukkan kita bagi roots dengan gain sama. This is pakai root locus find, rlog find, then you will get your gain dengan your poles. Dia akan bagi poles terus. Yang tadi tu poles, kita akan tengok dua benda ni, apa beza dia. I'm sharing betul lah ni. Let me see. Okay, I'm sharing the screen. So kita nanti saya akan tunjukkan kalau pakai root locus find macam mana, ataupun so kita boleh cari apa, kita pakai as grid untuk cari what is the value of omega n. Kita boleh set. Nanti saya tunjukkan dua benda ni. Mula saya akan tunjuk benda ni pakai root locus find. Satu lagi saya akan tunjukkan macam mana kita nak pakai ini. Okay. Alright. Okay, saya pergi kat MATLAB, share screen. Oh yay.
Tak apa, saya lepas ni. Oops. So ini kalau pakai root locus find, dia akan bagi value, damping apa semua. See. Saya share screen mana ni? Oh, saya share salah screen. I'm looking at different screen. Okay. Go back to MATLAB new screen. Ni. Okay. Alright. So masih check balik. Okay, ni contoh. Ni my numerator. This is my denominator. Yang ambil daripada contoh tadi tu. Lepas tu saya set my pakai root locus find. So dia akan keluar dekat plot. Let me share plot. My figure share. Okay. So now this is the root locus. Saya boleh cari. Mana saya nak? Saya nak cari kat sini. Saya klik sini. Saya nak cari kat kosong. I just look. Ini pakai root locus find. Ini dia punya GUI. Okay. We select dekat point dekat graph. Kita select, saya select point dekat graph. Any point dekat graph. Saya nak set dekat sini ni. And then bila saya select point dekat sini ni, dia akan keluar dekat my MATLAB nya screen. Apa yang saya klik? Gain, KD, and then dia punya poles. Okay, bila you buat macam ni, you klik aja dekat screen, the value of KD dengan poles akan keluar dekat sini. Faham? Atau you pergi dekat dia punya plot dia, you boleh klik dekat situ and then you will get what is the gain, what is the poles, what is the damping. Okay. Okay, saya nak tunjukkan another example pakai ZPK untuk exercise 5. Okay, saya nak buang apa benda sebelum ni. Saya tak nak bercampur aduk. So saya boleh buat clear. I hope you still remember this thing. It will clear everything. So kalau you tengok dekat workspace tepi tu, this tulis NaN, not the number, no more. Habis. Kaput. So I'll use the, let me see, let me use the example before. So my examples, my gain is 4, and then my 0 is at -3. Okay, my gain is 4. My zeros is at -3. My poles, -1, -4 dengan -6. Poles.
minus 1, minus 4, and then minus 6. So I'll just use the example before. Saya nak apa? Saya buat dia punya transfer function for this. Okay. Dia akan keluar this. And then saya pakai root locus. Okay. Okay. Okay, saya kena klik one point dekat sini, dia akan bagi itu. Okay, sebab saya clear screen, CLF clear screen, clear figure. Dia clearkan figure, so no more figure. Kalau tengok figure 1 tu saya nak plot R locus. Saya boleh buat root locus, R locus of G of S. Okay, dia akan keluar dekat plot. Dia akan keluar kat figure, the root locus. Saya akan share kat sini ni. My figure-nya plot. So this is the root locus. Lepas tu saya boleh cari what is my zeta. Okay. So saya cari my zeta. Saya boleh set what is my so dalam example sebelum ni B is 0.505. My B is 0.505, and then omega n is equal to let's see, my omega n is 8.04.
Okay. Lepas tu what I can do, saya boleh cari dekat grid. Okay. So MATLAB figure 1. So this is my dia carikan kat sini 0.505. Okay. Oh, and then my omega n is 8.04. Okay. So saya boleh zoom dia. Zoom in. Hilang ada. Zoom out dah. Macam mana nak view balik? View. Terus zoom in. Okay. Alright, so boleh nampak sini ni, dia dah buat garis lah. Sini pergi situ, 0.505, which is my B, and then my omega n is 8.04. So this is the point. Okay. Saya share screen. Mana saya share? Figure betul. So this is the examples. And then you can do this exercise. This is the other exercise. Okay. You boleh cari gain K, cari the oscillation frequency. Ada satu lagi exercise. Macam mana kita nak buat PID controller? Tadi root locus dah ada, and then body plot you just tulis body dia keluar nanti. Lepas tu macam mana kita nak buat PID controller? So dia dah ada PID punya apa nama ni? Apa nama tu? GUI yang you boleh play around. Terus letak PID, dia terus buat. Okay. Boleh saya tunjuk sikit dulu ke ataupun nak sambung minggu depan? On lah mikrofon. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Saya belum sarapan lagi ni. Sikit je. Cik. Minggu depan lah sir. Minggu depan lah. Minggu depan lah sir. Minggu depan sambil sarapan. saya tunjuk sikit lah. Sikit, Semangat Izwan, semangat. Tak apa doktor, tak apa. Jahanam ke orang ni. Kesian Dr. Izwan. Kita Izwan ni. Sorry. Kalau dalam MATLAB kan kita ada boleh MATLAB. Okay. Kalau dalam MATLAB you boleh cari dia punya, dia ada PID block yang kita boleh masukkan ke dalam situ. So dia ada terus, dia dah ada PID punya GUI. So you can create a PID controller in a parallel form. So dia KP, KIO,
And then dia punya KD dia kalau you tengok sini ni, KD dia kalau you tengok sini is not a typical KD yang you biasa nampak. Sepatutnya KD kali S. Tapi KDS dia is almost impossible to build. So dia akan buat satu limit. So dia akan bagi KDS over TF S plus 1. Where this TF ni is, this is actually S plus 1 over TF. So lagi kecil TF ni, the better. Tapi kalau bila tengok TF value must be non-negative for stability. Dia mesti positive number. So the default value untuk ini, so TF, kalau TF 0, you have KD over 1, KDS over 1. But in real life, you nak dapat TF equal to 0, very difficult, especially when you want to implement pakai op-amp. So we can set TF to be something like 1000 macam tu. So you boleh create PID pakai PID punya block, and then dia akan create PID controller with pure derivative terms. Dia masukkan macam tu, and then dia akan terus. So you dapat PID system, you masukkan PID dengan sistem, so you will get the PID block together with the system. Okay. So PID is something like this. You masukkan dia punya gate dia, KP, KD, KP, KI, KD dengan your TF. And then this thing kita convolvekan dia dengan your system, that will be your new that will be your new PID punya tu. Kalau PID standard, this is a standard PID block. KP dengan TI dia ada. Okay. Kalau PID 2 ni, PID 2 kita boleh masukkan B dengan C, which B dengan C must be non-negative. B ni kejap. Okay. B dengan D ni saya pernah pakai tapi saya lupa. Oh, this is 2 degree of freedom untuk PID controller. Dia ada 2 PID running at the same time. Kita boleh tune dia. Okay. Apa yang saya nak tunjukkan, this is tunable PID. Ya, okay. This tunable PID, bila tu nanti dia akan keluar satu GUI pakai PID block. Dia akan keluar satu GUI PID block. Dekat situ you can masukkan sistem, and then dia akan terus keluar apa benda yang awak nak lah. You can play around and then you can see the output. So kita ada macam ni, and then kita buat PID.
PID. Oh, saya tak ada bagi gain, sorry. Ya, you kena bagi KP, KI, KD, masukkan sistem. Dia keluarlah. Dia ada help GUI mana? Oh, itu lain. Okey. Dia ada satu lagi, GUI untuk PID ni, dia akan keluar blok. You boleh run the script, nanti dia keluar PID punya tu. Ini MATLAB 2018. Saya tak berapa familiar dengan MATLAB 2018. Saya pakai MATLAB sama ada MATLAB lama ataupun MATLAB yang 2016. Unfortunately, my MATLAB 2016 tak works. I don't know how to make it works on my laptop. So saya tak boleh, saya tak tahu macam mana nak pakai. So end up saya reinstall MATLAB 2018. But I still have my MATLAB 2006, which is MATLAB 6 on my PC. Sebab saya nak run ada dua function situ. Max function dengan MCC. Okay. You kena set ni, MCC ni you kena set dulu. Oh, 2018 dia dah ada balik. Oh, this is good. So I don't have to run my MATLAB 2016 and 2006, which is MATLAB 6. So MATLAB ini you kena set your compiler dulu. So you can set, kalau you nak run Excel, MCC -W -M is MATLAB file. Kalau C, you kena set your compiler, C++. You kena set your MATLAB, you kena set dulu supaya you can run your C compiler or C++ compiler. Kalau dulu dia cuma boleh run satu compiler aja, which is either C compiler ataupun Dr. Watson C compiler. So kalau yang ini ni saya tengok, oh ini saya baru first time saya tengok dekat 2018, you can run your SDK, and then dia ada Java dengan Python compiler. So okay lah. So lagi senang. Max function, manalah tahulah kan, bercadang-cadang nak sambung belajar. Oh, tak sama macam yang dulu punya. Tapi tak apa. So this thing, apa yang dia akan buat, dia akan compile so you can run. Dia tak macam dulu punya compiler. Okay. Nasib baik saya tak buang saya punya 2000 MATLAB 6 6.5. You cannot run your DLL function. You have to compile this thing. Okay lah. So these two function you boleh Google lah macam mana nak pakai. This is very powerful function. Dia MATLAB ni dia tak suka multiple loop. Kalau you ada for loop tu multiple, dia memang amat tak suka. Okay. So saya akan buat this example, PID punya examples dengan Ziegler-Nichols punya examples next week. Hari Rabu. Okay. Lepas tu ada lagi MATLAB punya tuner ni, PID tuner. Dia pakai GUI block. Lagi senang. Kita run and then dia ada GUI block. Itu ada, sepatutnya ada dalam sini ni. Tapi MATLAB yang gini ni MATLAB ciplak. Ni MATLAB ciplak. Oh, saya boleh capture screen kan? Ambil screen aja, tak payah nak MATLAB apa semua. Ya Allah, what a stupid. Sorry. Please forgive me for my stupidity. I can just share my screen, so I don't have to go back and forth sharing screen. Alamak, tak apalah. Next time saya tak buat macam ni. Now I know.
Okay. So saya boleh share screen ke? Bila saya go back and forth, you nampak kan saya punya screen? Nampak ah? Nampak. MATLAB. This is semua nampak kan? I'm sharing my screen. Nampak. Okay. I'm sharing my screen on my PC. Better this way. Alamak. Share whiteboard ni apa ni? Oh, saya ada iPad. Oh. It's better for me to run on my iPad. Macam mana nak pakai Zoom dengan iPad ni? Apa? I will learn how to use Zoom later. Okay. So, anything nak tanya? So, saya stop sharing my screen. Anything that you would like to ask, you boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, I will end kita punya kelas. And then I'll see you again hari Rabu pagi pukul 9. So hari Khamis minggu depan mungkin saya make it slightly longer lah. Sebab saya nak tunjuk MATLAB lagi. So saya akan bagi assignment. So your assignment ni kena buat betul-betul. Sebab kalau tak faham, apakah hari ini akan direkod? Ya, saya akan rekod hari ini. Saya dah pandai dah. Saya boleh set record automatic. Sebelum ni saya tak tahu. Hari ini punya kelas being recorded automatically. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa, saya end my lecture hari ini. I'll see you again hari Rabu pagi. Okay. Assalamualaikum. Ada apa-apa nak tanya? New message. The link of Yang live rekod recording. ni nak dapat kat mana? Macam mana? Yang rekod, serekod ni bagi letak kat mana? Oh, saya letak kat iFolio. Yang hari last week dah ada dah. Last week tu hari Khamis saja ada. Yang semalam punya saya tak letak lagi. Yang semalam punya saya akan letakkan dekat iFolio. Mungkin kejap-kejap lagi saya letak kat iFolio. iFolio lah, UK iFolio. Sebab saya record dekat cloud. I'm not recording on my PC. So saya akan bagi link Zoom punya cloud. Kalau you nak, you download awal lah. Kalau nanti dia akan buang. Alright? Alright, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.